Baru-baru ni ada insiden yang berlaku di Stadium Ceras Kuala Lumpur di mana ada pergaduhan penyokong antara Selangor FC dan KL City FC, dan ada juga adegan membaling mercun di mana hari ini kita akan bertemu ramai dengan mangsa keadaan. Okey, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Johan bin Elzimadi. Saya umur 22 tahun, and serba sedikit pasal diri saya. Saya minat saya fan KL City lah. So basically itu je lah. Jadi dalam Malaysia ni memang minat KL City je ke atau ada minat tim lain juga? Untuk tim dalam Malaysia, minat KL City lah sahaja. Tak adalah pula minat tim lain. Macam family ada yang minat Pahang dulu, ada yang minat Melaka also, tapi so far most of my family minat KL. Memang selalu pergi stadium lah, pergi tengok bola dengan family ke? Ada selalu, but setiap tahun akan ada lah pergi stadium macam match besar ke, tak apa macam KL City ada sampai jauh ke dalam cup ke, ataupun macam Kelang Valley Derby ke, pergilah tengok, atau lawan JDT ke lah. Jadi insiden ni adalah pertama kali berlaku di stadium ke? Yes. Ya, betul. Insiden ni dalam experience kita orang pergi ke stadium ke apa ke, insiden ni first time lah jadi dalam pergi ke stadium tengok bola live kan. First time jadi, first time terkena sepihan daripada berusuhan, tengok fans bergaduh, first time lah jadi. Tak pernah pula dengar fan-fan Malaysia, fan-fan Liga-Liga Malaysia ni bergaduh ke apa. Yang a bit terkejut lah. So adik rasa memang adik kena sepihan, bukan mercun tu sendiri ke atau macam mana? Macam bias ke? Nak cakap sepihan ataupun mercun tu sendiri, kita orang pun tak pasti. Sebab nak cakap mercun tu tak meletup tepat dekat kulit badan ke ataupun tu. Tapi dia punya teruknya luka tu macam dia meletup dekat kulit badan. Sebab doktor pun cakap macam bila pergi check dengan doktor assess injury tu, dia cakap kulit tu memang dah masak. So basically macam daging tu dah masak, so dah terbakar habis. So nak cakap, dia nak categorizekan macam melecur sikit ke, ni memang dia dah terbakar sampai dia tusuk dalam. Tu yang luka dia pun agak dalam dah. Jadi selain kat luka situ ada luka tempat lain lagi ke daripada percikan mercun tu? So far dia punya luka dia yang paling teruk is dekat peha. Memang berlubang, dan selebihnya ada sedikit sepihan dekat kaki sebelah macam ni, satu spot. Dan ada satu kat sini. Tapi itu just macam melecur sikit je lah. Waktu adik dekat stadium tu, waktu tu adik tengah buat apa? Tengah saksikan pergaduhan tu, macam nak tolong ke atau tengah nak ambil balik, nak pergi ke kereta ke macam mana? Jadi kronologi macam mana insiden tu terjadi is selepas match tu habis dalam pukul 11.30 atau 11.45 macam tu ke 12, tak pasti lah. Kita orang menghala ke kereta, and tempat parking kereta adalah dekat bahagian away fence. Saya time tu duduk dekat grandstand bersama dengan family saya. So kita orang daripada grandstand jalan ke tempat away fence dekat parking kereta tu. And kita orang tak ada niat untuk nak tengok ke apa ke, nak cakap gaduh ke apa. Kita orang just nak balik je. Sebab dah lewat malam lagi pun, kita orang pun family, tak nak balik lambat sangat. Tapi bila menghala ke kereta, kita nak keluarkan kereta pun tak boleh sebab tak siapa dalam pendapat saya, tak siapa yang disperse kat orang tu balik. Kita nak keluarkan kereta pun tak boleh, so kita orang tersekat kat situ. Nak tunggu crowd semua reda, barulah boleh balik. Jadi sementara kita tunggu depan kereta je, and then insiden ni terjadi. Jadi waktu perasaan adik, waktu tiba-tiba ternampak kaki luka darah time tu, adik perasan ke time tu ke? Macam
mana? Kejadian tu berlaku dalam 15 ke 10 ke 15 minit selepas perlawanan habis. Jadi selepas perlawanan habis, kita orang saya dengan family saya yang tengok match tu sekali, ambil gambar, tengah enjoy experience tengok stadium. Lepas tu match pun bagi kita orang entertaining, liga sama kan. Walaupun tak menang untuk KL tapi still berbaloi lah tengok sebab cuaca semua okey time tu. Lepas tu kita orang semua memang sebab kita orang satu family, kita orang pada waktu tu pun dah pukul 12 tengah malam. Jadi kita orang hendak balik lah ke rumah sebab dah lewat kan Lepas tu kita tengah on the way jalan ke kereta. Sudah masuk dalam kereta, dah start kereta dah pun, tapi kita tak boleh nak keluarkan kereta sebabkan kita orang parking kereta dekat bahagian away fence Selangor. Sebab itu je salah satu tempat parking yang available time tu. And then kita nak keluarkan kereta pun tak boleh sebab fence semua kerumun. And ini salah satu yang saya tidak puas hati sebab tak ada siapa untuk directkan fan, jangan berkerumun, jangan halang kereta keluar. Bagi saya, dia punya untuk jaga dia punya crowd tu memang tak ada siapa. Jadi kita orang tersekat situ tak boleh buat apa. And tengah tunggu untuk crowd disperse, tiba-tiba pula boleh bergaduh kat tengah-tengah tu. Depan kereta tu sendiri lah. Ya betul, memang depan kereta tu. And kita orang tak ada involve ke apa, tak ada nak masuk, nak ambil gambar ke apa. Kita orang macam duduk tepi macam terkejut. Kita macam nak proses apa tengah jadi ni. Memang betul-betul gaduh sebab tak pernah experience orang bergaduh macam ni. Nak cakap tapi bagi saya and bergaduh tu pun bagi saya pihak polis lambat bertindak untuk dispersekan. Ada time tu saya nampak ada seorang je anggota polis yang dapat masuk untuk cuba untuk stopkan lah. Dan ramai-ramai seorang saja. Seorang saja. Memang saya rasa memang tak masuk akal lah. Bila bergaduh seorang saja untuk halang dua-dua side daripada bertumbuk-tumbuk benih. Jadi dia and then bila dah lepas tu jadi pun tiba-tiba saya dengar ada orang belakang saya semua berlari. Saya pun macam daripada dalam kereta adik keluar kereta ke macam mana? Daripada dalam kereta sebab kita tak boleh keluar, kita tak boleh keluarkan kereta. Jadi kita pun keluar macam mana nak halau, macam mana nak suruh orang ke tepi ni. Sebab plannya saya dan family saya, kakak saya akan keluarkan kereta, saya akan macam tolong tepi sikit, nak tolong tolak orang ke tepi lah, nak keluarkan kereta. Tetapi tak boleh sebab terlampau ramai. And then time saya kat luar kereta tu pula tiba-tiba orang bergaduh. Pasal dengar orang berlari. Tahu 5 saat ke 3 saat tu meletup. Pom. Time tu memang dah berdesing lah sampai telinga sebelah dah yang tak dengar apa-apa sangat. Mula fikir okey, tak ada apa-apa. Tiba-tiba rasa pedih kat kaki campur. Ya kan, macam pedih tu macam okey lah, maybe batu lalu ke tercalar ke apa. Dia tengok darah banyak dekat tangan, seluar koyak, darah banyak. So macam pasal nak berjalan pun tak boleh. So terduduk kat situ tak buat apa. Bila dah jadi macam tu pun kita orang nak minta tolong siapa-siapa pun, nak minta tolong medical attention, tak ada pun. Tak ada siapa yang datang tolong pun. Tak ada siapa pun. FIU ke polis ke, tak ada siapa. Ya betul, tak ada siapa pun. FRU polis hanya datang 2 ke 3 minit selepas tu. Selepas kejadian tu jadi. Tak ada pun medical attention ke apa, tak ada pun ambulans, tak ada pun first aid kit ke apa. So jadi, waktu tu adik terduduk ke, adik berdiri ke, dah baring ke macam mana? Terduduk tepi kereta masa tu. Cuma memang dah tak dengar apa-apa. Telinga kanan dah bersam untuk setengah jam tu memang
masih berdesing. Dia selepas 20 minit barulah crowd dah, orang FIU semua dah halau orang tu balik. Dan time tu barulah kereta boleh keluar. Dan boleh keluar memang kita orang terus balik ke rumah tu. Bila balik ke rumah, saya time tu bawa balik sebelum tengok match tu live, saya bawa balik kerja, jadi saya bakal suar kerja. Saya tak nampak betapa teruknya lagi luka tu. Dan saya buka seluar tengok luka dia memang berlubang kat situ, memang agak besar. So darah tak stop keluar. So dalam pukul 1 pagi tu dah sampai rumah, memang kita orang tu decide untuk pergi ke hospital. And then Maknanya adik balik rumah dulu baru bertindak untuk nak pergi hospital. ya betul. Kaji dululah luka tu dekat rumah dulu. Sebab dekat sana pun terlampau macam banyak benda terjadi. Polis tengah nak halau. Lepas tu dengar lagi fans-fans memaki-maki. Ada yang fans yang masih nak bergaduh lagi. Bukan KL saja, Selangor pun. Lepas dah insiden tu ya, berlaku, macam ada orang cedera, masih ada lagi. Cuma Acah hero time tu nak bergaduh lagi. Tapi tu bagi saya benda tu memang normal lah, tak apa lah. Dekat tempat kejadian tu adik rasa adik seorang je yang cedera ke ada orang lain juga yang cedera? Sebab time tu pun fokus saya adalah untuk tak bagi kecederaan saya tu menjadi lagi teruk, and untuk elakkan cepat-cepat daripada tempat kejadian tu. Adik memang nak lari lah cepat-cepat ya, tu. Takut selepas lagi terkena lain. Takut lagi kena entah apa lagi, nanti dia baling lagi ke Mercun. Tapi tak salah saya ada beberapa orang yang cedera. Macam nampaklah ada orang yang kena bertumbuk-tumbuk. Tapi saya tak tahulah macam mana keadaan diorang. Itulah sebab nak cakap tumbuk tu agak bahaya lah, sebab semua tumbuk kepala lah. Tak tahulah dia kalau ada orang bawa senjata. Sebab dekat match tu memang bagi saya tu match besar. Selangor KL, Kelang Valley punya derby. Tapi security tak ada apa-apa pun. Itu yang terkejut macam mana budak-budak ni, fans-fans ni boleh bawa mercun. Ini mercun, cuma kalau diorang ada bawa senjata, pisau ke, lagi bahaya. Macam adik cakap dekat stadium, memang kawalan tak ketat ke check-in tu, diorang ada check-check barang tak, masuk stadium? Bagi saya, stadium memang tak ada check apa-apa pun. Kalau contohnya ada orang bawa bag, diorang macam tak check lah. Tak check pun dalam content bag tu ada apa. Satu benda je diorang halang bawa masuk stadium adalah air minuman dengan makanan tu je lah. Ada scan match data ke, diorang check ke sorang-sorang, ada check ke status merah ke kuning ke? Diorang terlampau fokus check My Sejahtera diorang check nasib baik. Dengan status pun diorang check, tu nasib baik sebab COVID kan. Tapi itu je setakat check keselamatan. Diorang patut check sama ada diorang bawa senjata ke, benda ni berjadi senjata ke, item macam barang macam pen pun kita patut berhati-hati sebab dia boleh jadikan senjata untuk cucuk-cucuk. Ni nasib baik diorang hanya menggunakan tangan tu, nasib baik tak siapa bawa pisau ke apa. Kita pun tahu dalam zaman sekarang pun ada banyak benda berjadikan senjata, pisau, pen, benda-benda kecil tu pun agak bahaya lah. Itu yang diorang patut. And ini kita berbincang pasal match Kelang Valley Derby yang saya tak tahulah kisah dia macam mana sebelum ni, tapi ia adalah match yang sangat besar. And apa-apa boleh jadi dengan perlawanan yang gentar tu time tu, dahsyat time tu, 3 sama, lepas tu ada red card, ada penalti 2. betul. Mungkin adik rasa yang ni ke punca-punca rusuhan ni ke macam mana? Apa yang buat diorang memulakan rusuhan? Nak cakap ketidakpuas-hati fans KL terhadap match tersebut, saya tidak rasa lah macam tu. Memanglah kita orang rasa, saya sebagai seorang fans KL rasa macam tidak adil. Red card dengan Hadin Ashraf kena tackle dengan goalkeeper tapi tak ada tindakan apa-apa. Penalti 2 yang saya rasa amat soft untuk jadikan penalti. Tapi tak adalah sampai
terlampau besar sangat untuk buat usaha. Tetapi saya yang sebagai fans just nak enjoy experience stadium tu, saya pun boleh rasa yang akan ada benda terjadi sebab boleh dengar chanting daripada fans-fans, chanting yang amat boleh dikatakan keji lah, memaki, mencaci yang means memang daripada dalam stadium dah dengar ada gaduh-gaduh, diorang dah bertekak ke macam mana? betul tekak mulut lah. Tapi dalam stadium ada dah tak baling-baling mercun ke apa? tak ada. Stadium nasib baik tak ada apa-apa jadi, tak ada orang baling mencun ke, tak ada orang cuba panjat masa padang bergaduh ke apa ke. Cuma maki-makian sajalah. Tapi untuk maki-makian tu bagi saya memang normal lah. Tapi pihak polis should be prepared lah untuk apa yang terjadi. Kita tak tahu. Memang ada orang maki-maki, kata nak panjat ke, kata nak tumbuk ke apa. Tapi apa salahnya untuk kita siap sedia untuk jaga keselamatan fans semua tu. Sebab time saya untuk nak keluarkan kereta, saya tak nampak seorang pun anggota polis jaga tu. Semua terlampau jagakan VIP, nak pastikan VIP boleh balik. Itu saja. Kita orang yang orang biasa yang nak balik tak ada apa-apa. Sebab sebelah kereta saya pun seorang player KL, Romel Morales, dia pun tak boleh balik sebab kereta dia tersekat kat situ, tak boleh keluar. Cuba kalau dia kena injury yang, cuba kalau dia kena mecun, and then tengok apa pihak KL akan buat. Mesti lagi besar lah benda yang diorang akan buat. And selepas saya kena injury ni pun tak ada, pihak MFL adalah cuba contact saya, tanya keadaan saya, tapi setakat tu sajalah. Tak ada tanya ada apa-apa yang boleh tolong ke apa ke, tak ada medical attention, tak ada apa-apa, tak ada apa-apa yang diorang bantulah. Jadi dengan apa yang berlaku ni, apa perasaan adik dengan pihak KLCT yang langsung tak ada tanggungjawab? Adik, apa adik rasa diorang patut buat apa dekat adik sebenarnya? Bagi saya, sebab bagi saya pihak KLCT tak salah pun, sebab ni bukan salah diorang. Diorang tak boleh, bukannya diorang yang nak kerusuhan ni terjadi, tapi apa yang diorang patut buat is tunjuklah, sebab saya tunjuklah yang diorang risau asal akan keselamatan, ambil kisah asal keselamatan tu fan dia. Sebab kawal ke, sebab game dahsyat macam tu. Pintu keluar asasing ke sekali keluar? Pintu fan untuk fan KL dengan Selangor kuat asing. Tapi luar tu tak ada apa-apa yang akan untuk boleh memang bertembung jugalah. So, macam saya cakap, saya parking dekat belah kawasan Selangor. Patutnya akan ada lah polis standby ke, tengok yang time urusan tu terjadi ada seorang je polis time tu untuk cuba, tapi seorang lawan dengan beratus-ratus orang time tu. Time tu tak ada total fans yang datang dalam 2,000 lebih. So saya tak tahu berapa orang yang termasuk dalam tu. Jadi pendapat adik apa KLCT patut buat dengan kejadian berlaku macam ni, insiden macam ni berlaku dekat adik? Itu baru dekat kaki, kalau dah kena dekat kepala ke, itu baru adik seorang. Kalau dah ramai-ramai orang yang kena, macam mana? Daripada sebab video pasal insiden ni pun dah tersebar dan dah viral, kita nampak daripada video tersebut, nampak orang tu baling mecun kena kepala orang lain, tapi nasib baik tak meletup kepala orang lain tu. Nasib baik meletup kat tanah, and then dengan secara tidak nasib baiknya saya kena kat kaki. Tapi what if kalau mecun tu dia campak kena kat kepala, and then darah mata ke apa ke, kena nak cakap untuk halang apa-apa benda terjadi, memang boleh kita ceritakan as musahil, tapi siap sedia. Siap sedia dengan medical care. At least nampaklah, saya time kejadian tu saya cari ambulans ke, datang medical apa tu ke. Semua je saya datang, okey ke? Macam tu je. Oh, ada orang tanya, okey ke? Siapa yang tanya tu? Yang tanya adalah fans Selangor, KL pun tanya. And then pihak polis pun tanya, tapi tak ada pun yang macam okay, tak apa, sana ada tempat medical, boleh pergi check ke apa, tak ada. Ambulans ke, ada orang call ambulans, cuma pun tak ada.
tetapi diorang nampak yang tangan saya berdarah. Tangan banyak. saya tengah pegang berdarah. Tu saja. Tapi diorang tak ada pula. Situ ada bahagian medical, kita boleh pergi kita check dulu. So apa yang diorang boleh buat is jagalah, is to prevent benda ni daripada terjadi lah. Increasekan security, increasekan medical punya reach tu untuk fans, bukan VIP saja, untuk semua fans. Jadi macam adik sendiri cakap pihak FAM ya ada call adik ke MFL ada call adik. Pihak MFL ada Call adik sendiri ke call saya. ibu apa? Call saya sendiri, tanyakan pasal keadaan saya lah. Ada seorang representatif daripada MFL call saya, dan seorang lagi yang call saya adalah CEO MFL tersendiri. Dia ada beri saya tu lah, dia punya butir-butir nombor telefon dia, nombor telefon bibit dia. Setakat bagi nombor sajalah. Ya, Tak betul. ada beri bantuan ke datang rumah tengok keadaan adik. Tak ada lah, tak ada sampai macam tu lah. Tapi nak cakap, sebab macam saya cakap, dia bukan salah dia, salah pihak-pihak tu. Tapi diorang, Tapi adik tak rasa masih lagi tanggungjawab diorang sebenarnya untuk menjaga keselamatan di luar stadium atau di dalam stadium? yes, betul. Saya rasa diorang tanggungjawab dia orang is menjaga keselamatan semua pihak. Tak kisahlah pihak polis ke, pihak fans ke, sama ada home ataupun away ke. Sebab orang datang tengok untuk game diorang kan? Ya, betul. Diorang patut fokuskan diorang punya attention sampailah fans semua balik, sampailah stadium kosong. Tapi itulah. And then lepas kejadian ni pun terjadi, saya rasa diorang patutlah datang jumpa, tengok macam mana bagi. Saya tidak, sebab selepas injury ni terjadi, dia punya cost untuk injury ni agak memang sangat tinggi. Sekali untuk malam kejadian yang saya jumpa untuk treat luka ni dalam 2 ke 300. Dengan saya setiap hari doktor cadangkan untuk saya pergi ke hospital on a daily basis untuk tukar bandage. And then setiap kali berjumpa tu dah a total of another 100. So macam ni, daripada hari kejadian sampai hari sekarang dah 5 hari kan. Hari pertama dah 300, hari dah 4 hari. Sepanjang tu setiap hari 100. Jadi apa perasaan adik? Tak ada pun siapa macam nak ambil kisah, macam simpati ke dekat adik? Apa adik rasa dengan pihak tanggungjawab macam ni? Kenapa dia orang lakukan macam ni? Adik rasa sedih ke, marah ke? Dia rasa banyak, nak cakap perasaan tu, rasa kecewa, sedih, marah, banyak sangat perasaan tau. Tapi kita orang nak reach out kat siapa pun tak tahu in the first place. Ini pun saya rasa kenapa diorang reach out kepada saya is sebab benda ni dah viral. Sebabkan dah viral je baru cari adik. Baru cari. Waktu kejadian tu diorang tahu tak ada orang yang cedera dekat stadium tu ke? Macam saya cakap, time dekat situ pihak FIU, pihak polis nampak je saya tercedera, pegang kaki, tangan berdarah. Tapi patutnya diorang settle dekat situ juga. Tengok, check. So maknanya diorang tahu sebab benda dah viral je, bukan sebab ada apa insiden yang berlaku kat stadium tu memang tak tahu apa-apa. Sebab benda dah viral sahaja. Itu sebab bapa adik ada kemukakan di media sosial. Kalau tak memang tak siapa tahulah apa yang terjadi dengan kejadian dekat stadium tu. Ya, betul. And saya, efek daripada injury ni, saya tak boleh berinteraksi dengan saya punya kegemaran iaitu bersukan. Saya memang suka bersukan, main macam-macam sukan, basketball, bola, main American football pun. Banyak benda yang saya suka main, tapi saya tak boleh sebab nak berjalan pun sakit. Berdiri okey lagi, tetapi bila nak jalan, nak lipat, nak duduk sekarang ni pun sakit. And then setiap kali kalau saya nak tidur, darah dia punya banyak, dia akan seep keluar through bandage ni. Tu yang setiap hari kena juga pergi jumpa pihak hospital untuk ganti bandage. Tapi kita orang as a family memang tak mampu lah everyday nak pergi hospital. Jadi saya terpaksa rely dengan mak saya untuk tukarkan dressing. Sebab saya nak tukar dressing sendiri pun tak boleh nampak sebab dia dekat belakang peha. And then ada juga beberapa pihak yang tanya kenapa tak jahit.
Tapi sebab doktor recommend dia sebab luka dia kat kawasan peha, and kata doktor is kawasan peha is kawasan kulit tegang, dia tak boleh jahit. Diorang boleh je jahit tapi nanti akan ada risiko yang tinggi untuk dia koyak sebabkan saya berjalan ke apa, and luka tu akan jadi lebih teruk. And dia also affect sebab saya setiap hari kalau saya pergi kerja, saya akan menaiki MRT. Sebab saya kerja di KL, saya tak boleh afford untuk datang lambat naik kereta ke apa. Saya everyday pergi kerja through MRT. Tapi disebabkan injury ni, saya nak pergi ke MRT, saya nak naik MRT pun dah susah. Nak berdiri lama-lama. Setiap perjalanan pergi sahaja dah sejam, dan balik sahaja dah sejam lebih. So means adik memang selalu berjalan banyak lah setiap hari ke kerja, naik MRT macam tu. Jadi sekarang dah tak boleh nak jalan dengan betul, dah effect lah dalam seharian daily routine adik dah sekarang. Ya betul, dia effect banyak benda lah. Walaupun saya sebabkan zaman moden sekarang ni, kerja dah banyak online, orang dah work from home, especially COVID semua. Tetapi tak semua benda kita boleh digitalize kan. Kita kena kerja fizikal. Jadi saya kena pergi ke office untuk meetings, and then untuk banyak benda lah. Dan dia kacau semua benda tu. Macam adik sendiri cakap tadi, adik minat main sukan, adik main rugby, ada main bola. Jadi lepas ni adik dah susah dah nak bersukan macam tu, apa perasaan adik? Itulah saya punya paling terkilan, paling terkejut lah. Sebab saya masih muda, umur 22. Kawan-kawan saya pun aktif bersukan. Tapi sekarang ni kalau kawan-kawan saya nak pergi bersukan semua tu pun saya tak boleh join. Tak boleh nak bergembira dengan orang, have fun semua. Nak ada orang yang kawan-kawan saya yang dreams of nak what if kalau nak masuk league for fun, nak join tournament. Tapi saya tak boleh join. Saya hanya boleh datang as a spectator, tapi is different compared to playing it in itself. Especially saya yang memang betul-betul minat bersukan. Itu yang dia paling banyak rasa sedih lah. Nak nangis malam pun. Jadi adik memang tergila lah. Jadi macam adik cakap, adik memang nak try wakil sekolah ke, wakil macam uni ke. Macam sekarang adik sedang belajar lagi ke? Sekarang ni status saya is sedang bekerja, tetapi dalam saya akan menyambung pelajaran dalam masa 4 ke 5 bulan nanti. Jadi nanti lepas tu dah tak boleh nak wakil uni ke, nak macam adik sendiri cakap adik nak suka main sukan, nak wakil international, wakil league semua. Lepas ni dah tak boleh main sukan semua, memang rasa sedih lah, dah tak boleh ikut kawan-kawan macam tu. Macam ramai orang umur saya 22 ke 20 tahun umur, ramai orang wakil banyak benda, mencuba banyak benda. Especially zaman-zaman ni, sekarang ni e-sports, ramai orang minat main game. Tapi for me, saya paling minat is benda bersukan. Saya suka jadi aktif, saya memang aktif. Tapi disebabkan injury ni, saya nak aktif pun tak boleh. Impian saya jujur lah, impian saya is saya nak jadi professional athlete ke, tak pun dalam bahagian sports. Saya tak kisah apa-apa, tapi dah as a physiotherapist ke, tapi saya nak jalan pun tak boleh, nak ni pun tak boleh. Sedih lah. Macam adik sendiri cakap tadi, adik minat sukan macam-macam. So macam dalam bola sepak, tim mana yang adik memang sokong? KL City saja ke ada tim lain? KL City saya sokong di dalam local league. Memang untuk league Malaysia, saya memang sokong KL City. Saya, family saya, the whole family lah, minat. Especially last year, memang happy lah tengok KL City menang piala tu, piala Malaysia. Tapi sebabkan last year dengan COVID semua, nak pergi tengok pun tak boleh. Boleh buat apa lah. Dan saya time last year pun sibuk dengan belajar. Saya baru habis belajar tahun lepas di rumah. Macam adik sendiri cakap, itu kalau kat Malaysia. Kalau macam dekat international, macam adik sendiri ada pakai baju Newcastle, adik peminat Newcastle ke? Boleh, yes, betul. Saya memang minat Newcastle. Kawan-kawan saya dulu time Newcastle relegate semua tu, semua gelakkan saya kenapa saya minat Newcastle.
Tapi saya rasa macam minat tim-tim besar ni, macam apalah minat Liverpool semua tu, saya minat tim yang on the rise. Tapi tak juga, saya pun minat Manchester United juga. Saya minat Manchester United dan Newcastle United. Sebabkan bagi saya dua-dua tim ni ada history yang banyak. Macam Newcastle United is famous for Alan Shearer, MU lagi lah banyak Cantona, Beckham. Macam Newcastle lagi for diorang punya macam famous player in my opinion, tapi orang lain tak kenal, is Papi Cisse. Ataupun macam diorang punya Rob Elliott pun okey, sebab dah lama dia stay dekat club tu. Mike Williamson, Fabrizio Corocini, banyak lah. Memang saya follow, memang tak tertinggal lah tengok match Newcastle ni. Hati sejati lah dekat sukan ni semua kan. Ya, betul. Jadi banyak-banyak tu semua siapa peminat pemain favourite adik? Dan banyak semua. Nah, adik rasa idol lah, adik nak jadi macam dia siapa? Saya seorang je player yang memang saya, yang sebab dulu time saya kecil saya tak minat sangat sukan ni. Tapi bila saya tengok seorang player ni main, saya terus berubah, terus nak jadi minat, is bagi Wayne Rooney lah. Ya, saya nampak nak tengok gaya dia, shoot semua tu, tengok dia punya ability untuk find pass, untuk dia pun banyak gol daripada jauh, macam wow. Macam tu saya jadi minat bola. Sejak tu lah saya start minat sukan. Dari umur berapa adik start minat sukan? Saya ingat lagi daripada umur saya 10 tahun. 10 tahun. Ya, betul. Lagi tengok sekarang. Saya ingat lagi sebab time tu saya tak minat bola. Macam ayah saya kalau ajar main bola ke game ke apa, saya macam saya lagi suka main benda lain lah. Tetapi malam tu ingat lagi saya tengok MU lawan Burnley. MU menang 3-0 when Rooney score hat-trick. Sejak tu saya best juga tengok bola ni. Macam start tengok. Lepas tu pula minat tengok Newcastle punya gameplay. Okay, start minat Newcastle pula, follow. Siapa yang mendorong adik untuk bersukan lebih, macam explore lagi about sukan ni? Awal-awal saya hanya minat bola saja. Macam kebanyakan orang di Malaysia most of lelaki minat bola sahaja. Tetapi parents saya lah yang banyak mendorong, try lah tengok benda-benda lain, try lah bersukan. Okay, nak jadi minat bersukan, try lah, cuba try tengok permainan di US contohnya. Iaitu yang one of the famous permainan kat US adalah basketball. Sebab mak saya minat basketball dulu, starting tengok basketball main Steph Curry semua. Saya pula jadi minat tengok basketball. Saya pun tengok Golden State Warriors main, tengok best. Lepas tu sejak tu saya bagi peluang untuk saya tengok semua sukan yang ada, minat semua sukan. Saya tengok NFL, saya tengok NBA, saya tengok baseball, saya tengok golf pun, dan saya pun main semua sukan ni. Memang minat nak main. Saya main sekarang golf. adik ada main untuk apa-apa team yang power ke? Ada main untuk Arsenal team ke, MU team ke dalam Malaysia ni? Tak ada lah. Saya tak. Yang untuk fans club punya team tak ada? Tak ada, betul. Saya minat juga nak join benda tu, tapi kalau saya join pun saya tak kenal siapa-siapa dalam tu. Macam malu lah melainkan kalau ada kawan-kawan saya yang ajak, itu tak apa. Okay, macam adik cakap adik peminat Newcastle, macam sebelum ni pun dekat Newcastle ada kejadian yang setimpal macam adik ni juga, di mana kejadian ada 17 orang cedera, ada 17 orang mati, 26 orang injured. So apa pendapat adik tentang Samsung Stadium ni semua? Ialah sebab kejadian rusuhan ni, sebab pihak league, pihak team tak boleh nak expect bila dia akan terjadi. Ada rusuhan terjadi sebab ketidakpuas hati fans terhadap game tersebut, rasa diorang patut dapat lebih ke, rasa referee is bias ke apa ke. Tetapi apa yang patut buat is, kalau kita dengar rusuhan jadi dekat yang lig yang global ni, ialah selepas rusuhan terjadi, diorang akan in the future diorang double increasekan security for that specific game. Macam example, kita tahu permainan
Manchester United dengan Liverpool is a big game, ataupun permainan Sunderland City dengan Newcastle United is a big game. So pihak berkuasa semua increase double triple kan security, bagi fans pergi masuk tengok game, lepas game habis okay balik, nothing happen. Adik rasa macam apa yang berlaku dekat international dengan Malaysia macam ni, diorang at least ada percepatkan solution untuk apa yang terjadi. Malaysia tak ada apa-apa solution pun, and something stadium ni lagi merebak sekarang. Jadi adik rasa apa tindakan untuk Samsung ni untuk tak merebak lagi lah kejadian macam ni berlaku? Bagi saya yang Samsung ni tak perlulah untuk toksikkan game ni. Memanglah kita akan tak suka pihak opposition punya fans ke apa ke, rasa diorang ego ke, rasa diorang lagak ke apa. Tapi setakat leave it at maki-maki mulut tu, itu normal lah. Kadang-kadang kalau saya tak berhati pun saya akan berlekehkan dengan kata-kata kan. Tapi tak ada pula saya nak pergi nak acah, nak tumbuk-tumbuk. Benda-benda fizikal macam ni tak perlulah. Bagi saya, buat apa nak fizikal ni kan. Kita tak tahu apa yang akan jadi, apa repercussions dekat fans-fans tersebut. What if fans tu macam sakit, rasa tak boleh kerja, macam mana dia nak sambil hidup dia, sambil keluarga dia. So just leave it as gelak-gelak, maki-maki, fun-fun. Just enjoy the game lah. Tak perlu nak mencederakan anak orang lain ataupun orang lain in general. Nasib baik tak ada siapa-apa injury jadi kat sebab time tu ramai je wanita yang tengok. What if orang perempuan kena lagi teruk. So jadi macam adik cakap bukan luka ni je yang ada, even effect juga dekat telinga adik sebab letupan tu kuat kan. Ya, saya pun tak tahu apa merchant yang guna. Bagi saya tu macam paling kuat yang pernah saya dengar. Sampai sekarang pun dia kadang-kadang nanti saya ada kurang pendengaran belah telinga kanan. Sebab letupan terjadi kat belah kanan, belakang sini macam jarak merchant tu dengan saya dalam 1 meter. Waktu tu adik di depan kereta lah. Di belakang kereta. Adik nak suruh orang ke tepi ke macam mana? Saya just berdiri kat situ sebab saya dekat. Belum nak suruh orang ke tepi lagi lah. Saya time tu memang tak involve dengan apa-apa kerusuhan. Saya ke tepi je, just macam apa tengah terjadi ni. Niat saya nak suruh orang ke tepi je, nak bagi nak keluar kereta, nak balik je. Tapi tiba-tiba bertumbuh pula. Tiba-tiba jadi macam ni pula. Rasa macam tahu-tahu tiba-tiba meletup. Tengok orang berlari pasal meletup. Bila meletup tu telinga sebelah berdesing, kaki berdarah. Sampai sekarang saya kurang pendengaran belah telinga kanan. Saya pun tak tahu dia permanent ke apa ke. Dia kadang-kadang jadi macam, kadang-kadang kalau saya mandi saya macam nanti dia berdesing balik. Kadang-kadang kalau mak saya ataupun siapa yang cakap saya macam sorry, minta diorang ulangkan balik. Harap tak permanent lah. Saya datang doktor, dia cakap tak permanent. Dia just trauma tempat dekat telinga. Tapi saya pun sekarang ni pun actually saya sejujur-jujurnya saya pun sekarang trauma untuk pergi balik tengok stadium, tengok match tu. Jadi adik rasa memang lepas ni adik takkan langsung ke atau trauma sekejap je ke untuk nak pergi tengok bola kat stadium ke macam mana? Dalam masa dekat ni memang tak. Saya pun fobia rasa. Fobia lah. Saya pun rasa macam sebabkan saya jadi macam ni, esoknya terus semua orang tak bergaduh dah, tak ada lah. Saya pun rasa macam okey lah, tengok kat rumah aku lagi selamat pun. Adik kan sedikit sebanyak benda-benda macam ni adik macam rasa macam tak nak dah sokong bola sepak, nak sokong sukan lain je. Mana cakap sukan lain tak ada urusan pun, tu memang tipu lah kan. Sukan lain pun ada urusan macam bergaduh, semua tumbuk. Tetapi walaupun apa-apa yang terjadi ni, saya rasa saya masih akan tengok dan masih akan minat sukan sebab saya tak minat main game. Cuma sukan lah saya punya main hobi lah ya. Jadi benda ni takkan menghalang adik lah, tak ada apa-apa efek menghalang adik. Adik tetap akan pergilah tengok bola. Tapi macam kalau nak pergi stadium tu akan fikir 2-3 kali jugalah. Sebab apa-apa akan jadi kan. Nak cakap benda ni takkan jadi kat mamak pun, dia boleh je terjadi. Kalau ada dua-dua pihak tengok kat mamak, rasa tak bergaduh, baling-baling cawan ke apa, boleh je jadi. Tapi
Sebab mamak tu untuk chance dia terjadi dia sikit sebab tak ramai orang. And then semua orang just nak have fun je. Jadi adik rasa insiden ni berlaku adalah macam just nasib adik kurang baik je, atau memang patutnya benda ni tak perlu berlaku pun sebenarnya, atau adik rasa memang hari tu just bad luck adik je berlaku? Bagi saya dia a little bit of everything lah. Nasib kita baik pun satu, apa nama dia, pihak berkuasa macam tak cukup laju untuk bertindak, tak prepare. Semua benda ada contribute lah atas benda ni terjadi. Adik memang tak blame habis-habisan dekat pihak yang sepatutnya lah, sebab punca adik jadi macam ni. Benda ni pun saya label as accident kan. Sebab dorang pun tak macam terkejut benda ni boleh terjadi. Tapi bila benda ni terjadi, buatlah something. Reach out ke, jumpa saya ke, tengok tu ke, offer untuk saya punya medical ke apa ke, itulah. Jadi keadaan adik sekarang macam mana? Masih pedih lagi ke? Ada masih darah keluar banyak lagi ke? Dia dah kering ke macam mana? Tak ada, darah masih keluar lagi. Masih keluar, tak sebanyak macam hari kejadian tu. Ya, betul. Tapi darah masih keluar. Macam saya cakap, setiap hari saya kena tukar saya punya bandage ni. Macam ni saya dah balut. Saya tak adalah nak buka dia, nak tunjuk dia darah dia macam mana kan. And then kalau saya ukur dia punya lubang dia masih dalam macam dah dekat separuh jari macam ni. Masih dalam lah lubang dia. And then rasa seram lah tengok. Tiba-tiba kat situ daging tak ada. Rasa nak jalan tu, bila nak lipat kaki tu, memang sakit lah. Doktor kata ambil masa berapa lama lagi nak pulih kembali normal? Sekarang ni doktor kata harapan kita is untuk bagi daging tumbuh. Tapi sebabkan lubang tu masih dalam, saya pun tak tahu berapa lama. Agak saya rasa kalau nasib saya baik, maybe setahun. Lepas tu doktor pun cakap banyak benda kita kena jaga. Macam doktor suruh kurangkan makan telur, doktor suruh banyakkan makan protein sebab kita nak buildkan daging itu. Jangan bagi basah, nanti dia tak serap ubat. Macam tu lah. Jadi benda ni adik luka ni kan adik duduk rumah diam-diam kan, adik keluar-keluar juga, nak main sukan juga sikit-sikit kan? Saya kan saya memang minat bersukan, jadi saya pun tak boleh duduk diam lah, duduk rumah. Diam lah, dia sakit-sakit tapi makan ubat tahan sakit. Tahan juga, nak main juga. Saya akan makan ubat tahan sakit, main juga bersukan, cuba tu main bola. Tapi nak sepak bola semua tu memang tak boleh lah. Dia akan main macam timbang bola main baling bola macam tu, tangkap bola macam tu je lah. Bayang main, saya bayang berubah kepada sukan yang guna tangan lah daripada tu. Jadi kita berharap adik cepat sembuh lah dengan luka yang tragedi sangat dekat adik ni. Jadi kita berharap pihak-pihak tertentu pun akan ambil tindakan lah untuk ambil kisah sikit kepada adik, beri bantuan ke. Jadi adik ada apa-apa pesanan ke untuk pihak-pihak tertentu atau kepada samsing stadium tu macam mana? Pesanan saya adalah kepada semua orang in general is just enjoy je lah. Sebab ini adalah sports kan. Semua orang nak fun-fun je. Semua orang enjoy. Tak perlulah nak bertumbuk-tumbuk. Tak perlu nak fizikal. Sakat benda jadi kat badan, biar kat badan. Benda kutu-kutu, maki-maki, itu normal lagi. Tapi tak perlulah nak fizikal. Itu je lah. Terima kasih.